Kita selalu membaca doa, itu dipanggil ibu segala doa itu ialah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu ayat Quran tu. Ya Allah, berikanlah kami kehidupan yang baik di dunia ini dan juga kehidupan yang baik di akhirat, dan hindarkanlah kami daripada siksa neraka. Perumusan daripada doa ini ialah kita hendak kebahagiaan hidup di dunia dan kita hendak kebahagiaan hidup di akhirat, dan Tuhan hindarkan kita daripada siksa neraka. Mesej yang hendak disampaikan oleh doa ini ialah kita hendak kebahagiaan hidup di dunia. Lantas boleh katakan semua orang mencari kebahagiaan dengan berbagai-bagai bentuk. Lazimnya orang mencari kebahagiaan dengan cari banyak harta dulu lah. Sebab mereka yakin cash is king, money is king. Sebab kebendaan itu dalam bracketnya duit banyak, itu menjamin kebahagiaan. Tapi banyak juga orang lagi duit banyak, lagi dia menderita banyak. Dia carilah pangkat bagi tinggi. Rasanya dari pangkat tinggi mungkin dia rasa dia hebat, dia bahagia. Tapi lagi tinggi bakat, lagi pressure lagi kuat dan dia lagi tegang. Kedutan kening tu makin banyak. Jadi semua orang nak bahagia, tapi mereka gagal mencapai kebahagiaan. Walaupun apa yang mereka nak mencapai kebahagiaan itu kononnya dia telah dapat. Dia dapat duit banyak, dia dapat pangkat banyak. Lalunya duit dengan pangkat lah selalunya. Rumah besar. Tetapi penghuni rumah besar itu banyak sengsara, tuan-tuan sekalian. Telah dibuat research, orang yang hidup agak stabil, tenang hidup ialah orang yang sederhana pendapatan. Jadi kerana itu manusia gagal mendapat kebahagiaan kerana mereka gagal mengenal pasti ingredient untuk kebahagiaan itu apa dia. Mak kita buat sambal lah, ataupun kita kata kari, simple aja tapi sedap, Masya Allah. Saya masih ingat lagi ingredientnya pun biasa aja. Dia pakai rempah tumbuk, rempah giling tu. Tapi kenangan masakan itu sampai sekarang saya tak boleh lupa. Ingredient sekarang ni dengan berbagai-bagai rempah tapi tak mencapai taraf itu. Jadi dengan sebab itu, apa ingredient istimewanya? Pada pandangan kita untuk bahagia ni, setelah saya kata bukan kebendaan, itu kita ingat. Letak, bukan kebendaan, bukan keduniaan, dan bukan harta benda, bukan pangkat dan sebagainya. Tapi ingredient yang paling utama untuk kebahagiaan hidup ialah apa dia? Ialah ketenangan hidup. Bahagia tidak dicapai melainkan tenang hidup. Tenang hidup ni, konsepnya tenang hidup ni hidup yang tidak bermasalah, hidup yang tidak ada pressure, hidup yang dia tidur pukul 10, pukul 10 suku dia boleh lena. Kita tak nak dia masuk bilik tidur pukul 10, pukul 12 tu payah nak lena. Setelah pasang lampu tangan di dahi pun sampai pukul 1, pukul 2 pun payah lena. Akhirnya pergi jumpa dengan doktor, mengapa dia payah lena. Doktor tanya macam-macam, bagi pil itu, bagi pil ini, balik lagi-lagi tak lena. Sebab mereka gagal mencapai ketenangan dalam hidup. Jadi tuan-tuan sekalian, dalam Islam mencapai ketenangan hidup ini the main ingredients of happiness, the main ingredient of happiness in our life. Tidak ada ingredient lain yang mengatasi ketenangan hidup untuk mencapai kebahagiaan. Jadi tajuk saja kita katakan, boleh kita katakan bagaimana mencapai ketenangan hidup yang boleh membawa kepada kebahagiaan hidup. Tuan-tuan sekalian, Tuhan sebut dah satu ayat, saya nak baca surah An-Nahl ayat 97.
Man amila salihan min dzakarin aw unsa falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Iaitu sesiapa yang buat baik, buat amal saleh, sama ada laki-laki atau perempuan, dan dengan syaratnya dia beriman. Banyak orang buat baik, orang sekular tapi tak beriman, tak mencapai keterangan. Banyak orang buat baik, kita tengok buat welfare, buat begitu, tapi dia tak begitu beriman ataupun tak mencapai taraf iman yang cukupi. Maka pasti kami akan memberikannya kehidupan yang bahagia, kehidupan yang baik. Fa sebagai jawab syarat. Apabila mereka beriman, buat baik, pasti kami memberikannya kebahagiaan hidup di dunia, dan kami akan membalaskan balasan yang lebih baik lagi daripada itu di akhirat tentang apa yang telah mereka lakukan. Itu ayat utama untuk menjamin kebahagiaan, yaitu beriman dan mengamalkan amalan saleh. Nak mencapai hal ini, dia memerlukan, yang pertama sekali memerlukan iman. Iman kita kata catalyst yang tidak daya, tidak ada jalan lain untuk mencapai ketenangan hidup melainkan yang beriman. Kalau siapa yang boleh mengatakan dia boleh mencapai ketenangan hidup tanpa dia beriman, maka ketenangan hidup itu ketenangan hidup yang palsu. Ada orang dia boleh tenang, dia isap rokok, tenang. Ada orang dia kata bila dia minum arak dalam satu gelas, dia tenang. Ada orang apabila dia ambil dadah, dia tenang. Itu tenang tu semua perkara yang pada dia boleh buat ketenangan, tapi ketenangan palsu. Ambil dadah, mati di celah longkang, mabuk sampai dan sebagainya, dan berbagai-bagai, sebab mereka sangka itu ialah boleh mencapai ketenangan. Dan ada artis-artis terkenal, ada tokoh-tokoh terkenal dalam dunia ini mengambil ubat penenang untuk menenangkan jiwanya. Apabila dia overdose, bawa mati pun ada, kerana mencari ketenangan. Tetapi mereka tak lupa dengan ketenangan, sebab the main ingredient mereka tak tahu, iaitu mesti beriman. Firman Tuhan, saya tak nak cakap ini di atas khayalan saja. Wallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin, surah Al-Fatih ayat 4. Allah lah yang menurunkan ketenangan kepada jiwa-jiwa orang mukmin. Tuhan sebut dengan direct, Allah memberi ketenangan kepada jiwa-jiwa orang yang mukmin. Yazdadu imanan ma'a imanihim, untuk mereka saling menambahkan keimanan mereka dengan keimanan yang orang lain saling. Macam kita ni, kita solat di rumah seorang-seorang, kita tak begitu rasa sedap. Datang ke masjid, lagi ramai, lagi seronok. Kita nak buat kerja-kerja kebajikan pun lagi ramai, lagi seronok. Mana keimanannya kita bertambah dengan berserta dengan iman orang lain. Walillahi junudus samawati wal ardh, dan Allah memiliki tentera di langit dan di bumi. Wa kana Allahu aliman hakima, dan Allah itu amat mengetahui dan amat bijaksana. Ayat ini dengan jelas Allah yang menurunkan ketenangan bagi orang mukmin. Tak beriman tak tenang walaupun kaya, walaupun berpangkat. Memang telah terbukti secara fakta. Kami telah buat kajian waktu saya masih terlibat dalam kaunseling di universiti dulu, kes-kes keluargaan. Banyak masalah, mereka mencari punca rumah tangga mereka. Akhir-akhirnya balik kepada persoalan komitmen keagamaan antara dua pasangan ini amat-amat rendah. Amat-amat rendah. Kehidupannya bercelaru dengan sikap-sikap yang, yalah, kita tak naklah cakap hal-hal buruk ke orang, tapi kami dah terlibat, kami tahu. Tuhan sebut lagi dalam surah Ar-Ra'd ayat 28. Ini ayat penting. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ayatnya cukup sedap. Ar-Ra'd ayat 28. Orang-orang yang beriman, hati mereka menjadi tenang. Tuhan sebut dengan direct, hati mereka menjadi tenang dengan mengingati Allah. Tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Hati mereka menjadi tenang kerana mengingati Allah. Mengingati Allah sendiri
Ingati secara spesifik, kita bertasbih, kita ingat Allah sepanjang masa. Dan mengingati Allah dalam bentuk yang umum, amal ibadah kita. Dan kita tidaklah lupakan Allah, apa juga kita nak buat. Ala bi zikrillah tatma'innul qulub. Tuhan tanya pula lepas pada itu, bukan tanya untuk dijawab, tanya untuk confirmation, untuk endorsement. Bukankah dengan mengingati Allah itu menenangkan jiwa-jiwa? Bukan untuk dijawab, untuk pengesahan. Setelah Tuhan kata, orang yang beriman, hati mereka menjadi tenang dengan mengingati Allah. Bukankah dengan mengingati Allah itu membawa pada ketenangan? Simple, tuan-tuan sekalian. Hadis mengenai hal ini, kalau kita tuan tengok, hari yang amat elok. Ajaban di amril mu'min, in amruhu kulluhu lahu khair. Amat mengagumkan sikap seseorang mukmin yang tulis. Semua perkara yang berlaku kepada dia baik. Walaysa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Tak dapat sikap macam itu melainkan orang yang beriman. Orang yang tak beriman tak baik. In asabathu sarra syakara. Karena apabila dia mendapat keseronokan, dia dapat kebaikan, dia dapat rezeki tambah, dia syukur. Fakana khairan lahu, maka itu baik pada dia. Wa in asabathu dharra, apabila dia ditimpa keburukan, ditimpa bencana dan sebagainya, sabara, dia bersabar. Fakana khairan lahu, maka bersabar itu juga baik. Bermakna orang beriman ini dia menerima kebaikan dengan menerima keburukan, kedua-duanya baik. Dia menerima kebaikan, dia bersyukur. Dia ditimpa bala, dia bersabar. Baik kedua-duanya. Tapi kalau orang yang tak beriman, tuan-tuan tengok, dia menerima kebaikan, dia angkuh, dia riak, dia tadi air punya, titik perlu air punya, dengan takbur, dengan riaknya, tak baik. Apabila dia timpa musibah, dia mula kecewa, dia mula frust, dia menyalahkan orang itu, dia maki orang itu, tak baik. Jadi keburukan dan kebaikan sama saja kepada orang beriman dengan orang yang tak beriman. Tetapi penerimaannya tak sama. Penerimaan inilah yang membawa ketenangan atau tidak, bergantung kepada keimanan dia. Orang yang baik dapat pangkat, dia syukur. Orang yang baik, dia ditimpa kerugian, dia sabar, baik. Tapi orang yang tak baik, yang tak beriman, dia dapat pangkat, dia angkuh, dia riak, dia takbur, dia bangga diri. Oh. Dia ditimpa musibah, dia maki hamu, dia melimpah, kadang-kadang dia menyalahkan Tuhan. Oh. Kedua-dua benar sama, yang baik kepada yang beriman dengan yang baik kepada tak beriman, yang buruk kepada yang beriman, yang buruk kepada tak beriman sama, tetapi penerimaannya berlainan. Penerimaan inilah yang boleh mendatangkan ketenangan atau tidak. Kena ingat begitu di hujung-hujung kehidupan kita. Kalau kita mencari-cari benda-benda yang kita rasa nak tenang, pergi ke kedai kopi, dia boleh tenang, maka dia berborak sampai 2 jam sebab dia tenang di kedai kopi. Dia balik ke rumah, isteri pun menyampah dengan dia, barang dapur tak boleh, paling balik. Sebab dia cari ketenangan, bukan kaedah yang betul. Kemudian kata seorang ulama tentang hal ini, ulama salaf yang terkenal, saya tak sebut, sesungguhnya kasihan orang-orang yang cinta dunia, kasihan kepada mereka ini. Mereka pada akhirnya akan meninggalkan dunia ini juga. Padahal mereka belum pun merasakan kenikmatan yang paling besar di dunia. Orang yang kejar dunia, kesian mereka tak dapat kenikmatan hidup tu sampai ke akhir hayat. Banyak orang macam itu. Dia kejar, dia dapat semua kebenaran, tapi dia tak dapat tu ketenangan tu. Itu maksud dia tak dapat kenikmatan. Dia dapat mengangkat, dia dapat bertokar, dia dapat apa, tapi dia tak dapat nikmat hidup. Kita tengok tu yang berlaku sebelum kita sekarang ni, dengan berjuta-juta penitipatan duit banyak dan sebagainya, tapi apa yang mereka dapat dengan ketenangan hidup? Itu bukti jelas dia tak dapat kenikmatan dunia, walaupun dia mencapai kebendaan yang dia nak. Sebab kebendaan dia dapat lain,
Kita makan nasi sedap, orang miskin, dia rasa nikmat makan sedap tu. Tapi kalau orang yang kaya makan nasi sedap, tak rasa sedap lagi lah. Ya tak? Jadi, banyak macam itu kita semua. Banyak ayat-ayat macam itu. Sebab dah biasa pada dia. Kalau orang miskin, boleh makan nasi biryani sekali, makan nasi Arab itu contoh. Maka ada orang yang bertanya, apakah kenikmatan yang paling besar di dunia ini? Maka ulama ini menjawab, cinta kepada Allah, berimanlah, merasa tenang ketika mendekatinya kepadanya dengan beribadah, rindu untuk bertemu dengannya di akhirat, serta merasa bahagia ketika berzikir dan mengamalkan ketaatan kepadanya. Waktu duduk saya saja ada atas tasbih, seronok saya nampak. Saya walaupun saya katakan tak mesti kita ingat Allah tu dengan pegang tasbih, tapi ada orang dia tak suka nak baca-baca, dia duduk kat masjid, dia pegang tasbih, dia duduk sampai sejam baca, dia rasa nikmat dah dengan tasbih, zikir macam tu. Silakan ya. Kalau itu boleh mendatangkan ketenangan, tanyalah orang yang buat gitu, duduk di masjid tu, dia rasa sedar tak? Saya pergi ke masjid lepas maghrib kerana ceramah tak ada, penceramah pun tak datang masjid saya. Tunggu waktu maghrib sampai isya tu, seronok, lazat rasanya, lazat sangat. Nak baca Quran ke, nak baca apa-apa ke, kita nak duduk diam, etikaf cukup seronok, lebih seronok daripada 2-3 jam tu di tepi pantai. Sebab kita terasa nikmat apabila mengingati Allah dan kita rasa kita didekati olehnya. Itu tuan-tuan erti ketenangan hidup yang membawa kepada kebahagiaan. Kalau elemen-elemen macam ni kita boleh dapat, insya-Allah. Kemudian yang kedua, kita kena banyak bersabar. Tak akan tenang kalau orang yang tak bersabar. Dan bersabar ini pula diiringi pula dengan banyak salat. Sebab tu kalau nak marah, salat. Tuan sebut ayat ini surah Al-Baqarah ayat 45. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Kamu mintalah pertolongan dengan banyak bersabar dan banyak bersalat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Sesungguhnya salat itu amat berat malaikat bagi orang yang khusyuk. Mana kalau kita salat tu dengan paksa diri saja, berat walaupun nak buat 8 rakaat tarawih. Tapi bagi orang yang minat salat 20 rakaat tu sikit dia boleh tambah lagi kat rumah. Jadi berat ringan bukan jumlahnya, berat ringan ialah penerimaan hati. Orang berada di padang golf daripada pukul 9 pagi sampai pukul 12 tengah hari tak berat walaupun tengah panas, sebab dia mahu. Tapi berada di masjid untuk ceramah 1 jam berat sebab dia tak mahu. Mengapa yang itu dia mahu? Golf. Mengapa yang ni dia tak mahu? Tepuk dada tanya selia. Yang berminat duduk kat masjid walaupun lama sebab hatinya dekat kepada Allah, hatinya merasa seronok pegang tasbih itu. Jadi kalau orang yang tak berminat macam tu, dia berminat nak pergi ke kedai kopi, nak borak ke sana sebab itu sebagai tasbih gantinya, itu terpulang. Cara kita menentukan pilihan. Firman Tuhan lagi dalam surah Al-Baqarah 153, tadi Al-Baqarah 45. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang yang beriman, banyaklah meminta pertolongan daripada Allah dengan banyak bersabar dan sembahyang. Ayat yang hampir sama. Kerana pasti Allah bersama dengan orang yang sabar. Bukan senang tuan-tuan sekalian nak dapat Allah bersama dengan kita. Maka lesennya sini nak dapat Allah bersama dengan kita ialah dengan banyak bersabar dan banyak salat. Saya pun kadang terasa perasaan-perasaan ini dah lewat umur. Waktu awal-awal dulu tu tak sangat-sangat. Saya cuma mengaku betul-betul kelemahan kita. Jadi orang yang macam kita ni, ialah apa lagi kita nak? Kita kena ingat tuan-tuan sekalian, itu yang kedua. Yang ketiga, untuk mencapai ketenangan, kita kena redha di atas segala ketentuan Allah. Ini cukup penting, sifat redha di atas berbagai-bagai ketentuan Allah. Ketentuan Allah ada dua, ketentuan yang baik, ketentuan yang buruk. Dibuat istilah pahaman tauhidnya ialah qada wa qadar. Berpegang betul-betul penentuan qada qadar, kita boleh terima dengan tenang. Sebab kita rasa kita nak marah orang buat jahat kita rasa dia yang buat. Kita nak memuji-muji pada orang yang bagi kebaikan kat kita, kita rasa orang tu yang bagi kepada kita. Tapi kita rasa semua tu Allah yang bagi. Keburukannya dia buat pun Allah takdirkan, kita tak nak marah pada dia sangat. Iya tak?
Dan apabila dia buat kebaikan kepada kita pun, kita taklah puji dan melambung-lambung. Kita rasa Allah saja mentakdirkan dia untuk buat baik kepada kita. Ya tak? Itu pegangan orang yang berpegang pada qada qadar berbanding orang yang tidak berpegang pada qada qadar dan penerimaan baik atau buruk. Nampak perbezaan dia? Itu cukup penting. Jadi kalau orang buat baik kepada dia, taklah tu tampuri sama baik nak menyembah orang itu. Kalau orang buat jahat pada dia pun, taklah marah tapi nak ambil bomo, nak ambil orang upah pukul, tak payah, sebab dia tak takdir. Dia menerima macam itu. Hadis Nabi ni ayat Quran menyebutkan surat Al-Hadid ayat 22, 23 tuan-tuan boleh tengok. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin. Apa yang menimpa kamu di muka bumi ini dan tidak akan menimpa kamu pada diri kamu juga, melainkan kesemua itu telah tercacit dalam kitab Lauh Mahfuz. Ini Pak qada qadar ni. Kalau kita pegang orang macam itu, kita menerima yang baik seadanya, kita menerima yang buruk seadanya. Sebab kita rasa semua itu melalui Tuhan. Min qabli an nabraha, dan benda itu telah tercatat di Lauh Mahfuz sebelum kami jelmakan menjadi realiti. Inna dzalika 'ala Allah yasir, dan benda itu bagi Allah mudah saja. Mengapa Tuhan buat begitu? Sambung ayat tu, likaila ta'su 'ala ma fatakum, supaya kamu taklah kecewa sangat apa yang kamu tak dapat. Kalau kita rasa benda tu Allah yang tentu kena catat pada awal, kita taklah kecewa sangat kalau kita tak dapat sesuatu yang kita nak. Wala tafrahu bima atakum, dan taklah seronok sangat apa yang Tuhan bagi. Ayat dicantik betul. Taklah kamu seronok sangat apabila dapat kebaikan. Taklah sedih sangat apabila dapat kamu keburukan, sebab kamu yakin itu datang daripada Allah. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Dan Allah tidak suka bagi orang yang banyak takbur dan sombong. Sebab yang takbur sombong tadi, kalau dapat kebaikan ini dia pun sombong pula egonya. Kalau tak kena air, dia tak dapat macam ni semua. Dia tak kata, karena saya orang kita, kalau dia dah cakap begitu kena air. Itu yang ketiga. Yang keempat, nak mendapat ingredient ketenangan jiwa juga yang boleh membawa kepada kebahagiaan ialah mesti bertakwa dan bertawakal kepada Allah. Bertakwa ni apa maksud? Sejauh mana keupayaan kita mengawal hati kita, mengawal tingkah laku kita, mengawal semua pergerakan kita yang boleh membawa kepada mematuhi titah perintah Allah. Takwa. Ringkasnya disebut ulama, melaksanakan segala titah perintah Allah, meninggalkan segala tegahannya, takwa, seperti yang diulang-ulang dalam khutbah. Jadi umumnya keupayaan kita mengawal daripada kita membuat benda maksiat kerana tegahan Allah, keupayaan kita menggalakkan hati untuk melakukan yang baik kerana surat Allah, maka itu takwa. Dan dia bertawakal. Bertawakal ni maksudnya apabila dia telah usaha sewajarnya untuk mendapat sesuatu, nak dapat pangkat, dapat kedudukan, asalkan benda tu sah, atau nak mengelak daripada keburukan, nak mengelak daripada dia bankrupt, nak mengelak daripada sakit, dan usaha sepenuhnya dah, barulah dia bertawakal. Jangan bertawakal sebelum berusaha, itu salah. Di segi package qada qadar, bertawakal sebelum usaha tak betul. Tuhan berfirman dalam surah Talaq ayat 2, ni ayat 1000 dinar yang selalu kita baca tu, penting. Man kana yu'min billahi wal yaumil akhir, siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat. Wa may yattaqillah, dan siapa yang bertakwa, disebut beriman dengan Allah dan hari akhirat dan bertakwa kepada Allah, disebut dah beriman dan bertakwa. Yaj'al lahu makhraja, Tuhan memberikannya way out, memberikannya solving the problem. Tuhan memberikan jalan keluar untuk dia menyelesaikan semua masalah hidupnya. Ayat yang cukup kuat diamalkan. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dan Tuhan memberikannya rezeki tanpa dihitung, tanpa dikira, tanpa dijuganya. Banyak orang macam tu, dia bagi zakat banyak-banyak, tiba-tiba bulan depan kontraknya diluluskan, permohonan kontrak dah. Banyak kita macam ada kontraktor yang berjumpa dengan dia, kata dia tak dapat, tapi apabila dia telah mengikut nasihat satu orang yang bagi nasihat kepada dia, kena bagi infak banyak-banyak, lepas tu lagi banyak dia dapat. Ini dah dapat kita macam itu, tak payah kita sebut. Dia dapat rezeki dengan tak disangka-sangkanya. Wa may tawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh, dan sesiapa yang bertawakal kepada Allah maka itu memadai baginya. Maksud memadai, tak payah nak pergi pas lagi, tak payah nak bagi under table lagi,
Tak payah nak pergilah perjumpaan peribadi pula lagi. Tak payah. Dah buat benda yang terbaik, dah cukup setakat itu. Itu maknanya siapa yang bertawakal kepada Allah, itu memadai untuknya. Innallaha baligh amrihi. Karena Allah itu apa yang dia nak buat, semua dia boleh buat. Terjemahan dia, apa yang Allah nak buat, semua dia boleh buat. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadara. Karena Allah menentukan sesuatu itu ada kadar penentuan dia bagi. Jangan bimbang, jangan takut. Yang penting dalam ayat ini, beriman, bertakwa, bertawakal. 3 perkara dia letak. Beriman, bertakwa, bertawakal, dan yakin memadai Allah saja penentu segala-galanya. Ayat yang ringkas tapi cukup jitu, tuan-tuan sekalian. Yang kelima, saya sebut numbering ni mudah. Pada rekaman peluang yang pihak lain dengan mudah. Yang kelima, ini pun penting. Nak mencapai ketenangan, kita kena banyak redha di atas segala penentuan Allah ke atas kita. Tuan-tuan sekalian, kita tak boleh nak elak sakit. Walau macam mana kita berusaha pun, dia akan datang. Sebab sakit itu satu, dia bersifat manusia. Jadi apabila dah sakit sekali kena redha lah. Orang meniaga tak kena untung sepanjang masa. Ada ketika dia rugi, maka kena redha lah. Rumah tangga tak kena aman damai, tak kena bergaduh sepanjang masa. Mesti sekali-sekala dia bergaduh, maka kena redha dan sabarlah. Redha di atas kekurangan masing-masing. Suami redha kekurangan isteri, isteri redha kekurangan, dan berbagai-bagai bentuk redha. Redha ni kita menerima dengan senang hati tentang hal itu, sama ada baik atau buruk. Terutamanya kepada benda yang buruk. Itu paling penting. Benda yang baik ni memang senang, tak masalah. Tapi Tuhan sebut ayat Quran tu, redha tadi kedua pihak. Redha yang mana redha kalau yang baik kita seronok. Kalau redha kalau yang buruk, bermakna kita ready dan kita bersedia menerima benda itu. Kalau sedih pun sikit saja sedih. Tuhan sebutlah firman dia ni. Surah Al-Bayyinah ayat 7-8 yang kita baca selalu tu. Innal ladzina amanu wa amilus solihat ulaika hum khairul bariyah. Orang yang beriman dan buat baik, selalunya ayat beriman dan buat baik ni diganding. Mereka ini makhluk terbaik di muka bumi. Tuhan sebut khairul bariyah, makhluk yang terbaik di muka bumi. Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin. Bagi mereka balasan di sisi Tuhan mereka syurga-syurga adn. Tajri min tahtihal anhar. Di bawah syurga-syurga itu mengalir sungai-sungai. Ini Tuhan nak bayangkan keindahan syurga. Khalidina fiha abada. Mereka kekal di dalam syurga itu. Radhiyallahu anhum. Allah meredai kepada mereka. Allah merestui mereka. Allah seronok dengan mereka. Allah merestui mereka. Kita sebut merestui lagi senang. Waradu anhu, dan mereka juga amat menyukai kepada Allah, amat redha di atas apa yang Allah berikan kepada mereka, berbagai-bagai nikmat tadi. Zalika liman khashiya rabbah. Begitulah ganjaran bagi mereka-mereka yang takutkan Allah. Saya cuba translate word by word untuk memudahkan tentang faham dan sebagainya. Ini ayat yang kita selalu baca surah Bayyinah setiap kali. Yang keenam, nak mencapai ketenangan hidup juga, semestinya kita bersikap qanaah terhadap rezeki. Sebelum saya pergi tentang qanaah ini, redha ni tuan-tuan sekalian, satu perkara yang cukup susah orang nak buat. Sebab orang dia redha ini, kalau benda yang seronok, dia baik, tak ada redha lah. Tapi kalau benda yang agak susah tu, dia payah nak redha. Saya tengok tentang hal ini, orang-orang yang ditipu oleh orang hutang dia, orang lari dan sebagainya. Kalau kita tidak ada sifat redha, tuan-tuan sekalian, lawan dari sifat redha ni adalah sifat dendam. Bila kita dendam, kita nak ambil lawyer sampai berpuluh-puluh ribu. Kadang-kadang yang kita rugi itu dalam sekitar 20-30 ribu. Nak ambil lawyer kena 50 ribu. Kalah pula tu. Kalah pula. Sebab tu kita tengok berbagai-bagai orang yang terkenal tentang dia bagi down payment nak beli rumah, semua kena rumah. Berapa orang yang ambil lawyer walaupun perjanjian terkuat, dia tahu dah hurdle dia ada masalah lagi. Untung sekarang rugi sebulan. Akhirnya projek tu terbengkalai juga. Kontraktor tu selamat juga. Kontraktor tu banyak jalan dia.
Putar alamnya banyak sebab mereka, kalau tidak mereka tak jadi kontraktor. Yalah. Jadi akhirnya orang yang macam kita ni yang tak pandai nak belik-belik, nak jadi mangsa aja. Jadi ketika itu kalau kita tak reda sebahagian daripada pelbagai masalah kita tahu. Kawan saya beli rumah ni cerita dah lama dah. Ada di antara kenalan saya beli rumah sekitar 100-120 ribu, 30 dia jual rumah dia. Ambil down payment, orang bagi 20 ribu, 100 ribu lagi melalui lawyer. Oh, nama lawyer tu. Lawyer tu ditakdirkan meninggal dunia. Alihi muqsadah sampai sekarang. 1 sen tak dapat balik. Allahu Akbar. Bagaimana? Kalau hal-hal macam tu kalau orang tu tak redha, dia akan tertekan dengan benda itu semua. Itu satu insiden. Kita nak lalui terlalu banyak insiden seumpama itu dalam hidup, bukan sekali je. Insiden-insiden yang membawa pada keburukan macam ni. Banyaklah hidup kita. Tapi kita tak boleh menerima, tak boleh redha sikit sebanyak. Walaupun tak redha 100%, kita akan bertambah teruk. Maka dengan sebab itu orang kata jangan sangat terlalu keduniaan hidup ni. Apabila terlalu keduniaan, itu konsekuennya. Maksud banyak keduniaan, rumah nak banyak, maka itu kena terima. Antara rumah banyak itu kesannya. Ni ialah yang terbaru sedia nak sebut. CIMB, Maybank dengan RCB. Malah komen biarlah. Kemudian bersikap qanaah. Bersikap qanaah ni makna memadai dengan yang sedikit asalkan halal. Bukan memadai dengan banyak. Memadai yang sedikit dan mencukupi asalkan halal. Bukan mesti banyak memadai itu sekalian. Saya makan waktu muda-muda dulu 2 pinggan nasi itu biasa. Sekarang sepinggan pun habis susah. Sihat juga. Qanaah. Memadai dengan satu isteri, tak payah sampai 2. Dah tak mampu, tanggung dosa apa-apa dah. Banyak juga orang macam itu. Tak apalah ini tepuk dah. Tapi memadai sini bukan kita nak ambil yang kalau dah memadai orang Islam miskin lah sebab dia tak nak kerja dulu. Bukan. Selagi dia layak dan dia mampu, tidak membebankan dia okey, sila walaupun banyak. Ada orang dia berusaha untuk mendapat 10 company, tapi dia tak stres. Bagi ada orang yang dah dapat 1 company itu dah stres. Maka bagi 1 company dia janganlah banyak sebab dia tak mampu. Maka dia memadai dengan yang sedikit. Yang mampu tadi sila buat yang banyak. Sebab dia yang mampu. Jadi qanaah tadi kena ukur beli baju kepada sendiri. Tetapi maksudnya qanaah ni memadai, bermakna kalau dia rasa cukup setakat tu, kalau dia pergi lebih daripada itu akan memudaratkan dia, tak payahlah. Kalau dia cukup banyak ini saja, dia dah rehat banyak. Sebab macam orang yang pakar-pakar tu, lagi tua lagi banyak offer di sana, offer di sini, consultant di sana sini. Tetapi kalau dia pergi juga, dia tak ada ketenangan. Dia akan tertekan, tak payahlah. Itu maksud qanaah. Jadi qanaah ini cukup penting tuan-tuan sekalian, untuk kita meredakan tekanan-tekanan yang bakal kita hadapi kalau kita tak qanaah. Lawan kepada qanaah ni apa dia? Tamak harabah, tak pernah mencukupi. Ingat, lawan kepada qanaah ialah tamak harabah. Tuhan sebut sifat jaminan qanaah ini. Surah Hud ayat 6. Ama min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada hidupan yang melata di muka bumi ini melainkan rezekinya Tuhan telah jamin pada dia. Sebab tu kalau kita binatang binatang bukan ada perancangan nak simpanan ke dalam ESB kan? Dia ada simpanan tertentu. Sebab tak ada. Tapi jarang binatang tu nak mati kelaparan. Tuan-tuan tengok tu anjing-anjing kutub tu, binatang-binatang kutub tu, kena musim winter dia buat macam mana tau? Dia ambil makanan waktu musim summer, musim malam tu. Dia ambil bangkai-bangkai binatang tu dia kampus. Ya tak? Betul tu. Dia ada perancangan pendek dia. Jadi tak ada berita kata binatang kutub tu mati kerana tak ada makanan. Ya tak? Tapi orang mati yang kerana tak cukup makan banyak. Orang mati kerana dia tindas banyak. Bermakna ini jaminan Tuhan tentang rezeki ini. Setakat nak makan je orang tak mati kelaparan, melainkan hal-hal lain berlaku. Illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha. Dan Tuhan tahu bagaimana simpanan itu banyak mana cukup atau tidak. Mustawdi'ah ada tempat bagaimana jaminan itu didapati. Kullun fi kitabin mubin. Kesemua itu berada dalam kitab Allah yang amat nyata.
Itu ayat tentang jaminan rezeki. Ayat poin yang ketujuh, yang keenam tadi ialah bersifat qanaah. Yang ketujuh, ini pun penting ni untuk capai keterangan. Kena banyak bersyukur. Dah dapat lebih dah bersyukur. Bersyukur ni bukan sebut saja tentu sekalian. Setakat sebut semua orang mudah. Alhamdulillah, syukur. Tapi syukur mesti dijelmakan dengan tingkah laku. Apa dia bukti syukur yang paling utama sekali? Kita sihat, kita bersyukur. Buktinya apa dia? Rajin datang ke masjid, rajin buat kebajikan, rajin bantu orang. Itu syukur kesihatan yang baik. Syukur rezeki yang banyak, apa dia? Bagi bantuan, bagi zakat, infak dan sebagainya. Itu bukti syukur. Bukan setakat Alhamdulillah, Alhamdulillah itu tak memadai. Mesti buktikan dengan tingkah laku. Itu bukti syukur. Syukur ini sebagai lambang kita menghargai pemberian Allah. Orang yang tidak bersyukur, lawan syukur ialah kufur. Kufur tak mengakui nikmat Allah. Itu bahaya tu. Lawan syukur ialah kufur, tidak mengakui nikmat Allah. Syukur ialah mengakui nikmat Allah dan dia membuktikan syukur itu. Kalau tubuh badan dia banyak beribadah dengan buat kebaikan berbagai-bagai. Dengan kata pula dia banyak berinfak dan sebagainya. Dan dia mengepikan kepentingan diri, berkorban dan sebagainya. Tuhan sebut ayat ini. Ali Imran ayat 145. Wa ma kana li nafsin an tamut illa bi idznillah. Wa ma kana li nafsin an tamut illa bi idznillah. Tak mungkin bagi sesuatu jiwa itu akan mati malaikat dengan izin Allah. Maknanya tak mungkin orang itu akan mati malaikat Allah mengizinkan. Walaupun dia bertemu dengan berbagai-bagai benda yang bahaya, tapi tak mati selagi Allah tak mengizinkan. Kitaban muajjalah, sebab Allah akan tentukan masa yang tertentu untuk dia. Waman yurid thawabad dunya nu'tihi minha. Siapa yang nak balasan dunia, kami bagi kepada dia. Usaha buat Tuhan bagi. Sebab orang bukan Islam pun banyak, sebab dia tak. Sebab Tuhan bagi kemudahan dunia kepada semua orang yang berusaha. Waman yurid thawabal akhirah, siapa yang nak ganjaran akhirat, nu'tihi minha, maka kami bagi juga kepada dia. Wasanajzi syakirin, dan kami akan memberi balasan. Balasan ini balasan syurga hanya kepada yang bersyukur. Kalau Tuhan sebut yang pertama dia beri. Beri sini maknanya apa yang dia usaha dia dapat. Di dunia pun dia dapat, pun dia usaha. Sama ada orang bukan Islam atau Islam pun dapat. Kemudian nak balasan dunia, dia dapatlah balasan dunia. Dia naik pangkat, dapat harta dan sebagainya. Kalau dia nak balasan akhirat, dia buat kebajikan banyak dan sebagainya, dia boleh. Dan hanya kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur apabila dapat benda tersebut. Kalau tak bersyukur, Tuhan tak akan bagi balasan akhirat syurga namanya. Walaupun dia harta banyak dan dia berjaya. Itu maksudnya. Ayat 145 Ali Imran. Ayat Az-Zumar, ayat yang ke-7. In takfuru fa inna Allaha ghaniyun ankum. Kalau kamu kufur lawan pada syukur, kamu tak bersyukur, Allah itu paling kaya daripada kamu. Allah tidak memerlukan kamu. Dengan masa kedah kata Allah tak heran kepada kamu. Wala yarda li ibadihil kufra. Allah sekali-kali tidak redha kekafiran berlaku kepada hamba-Nya. Mana Allah tidak sekali-kali redha kufur oleh hamba-Nya. Lawan kepada syukur. Wa in tashkuru yardahu lakum. Kalau dia bersyukur, maka Tuhan redhalah kepada dia. Wala tadhiru athiratun wizra ukhra. Seseorang tidak menanggung dosa yang dibuat oleh orang lain. Dia buat, dia tanggung. Dia salah, dia tanggung. Dia dapat buat kebajikan, dia dapat kebaikannya. Summa ila rabbikum marja'ukum. Dan ingatlah, kamu akan kembali kepada Tuhan kamu juga. Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Dan Allah akan tunjukkan dan buktikan kepada kamu apa yang telah kamu buat ketika di dunia dulu. Innahu alimun bidzatis sudur. Karena dia maha mengetahui tentang apa yang ada di hati kamu. Sebab syukur ini kerja hati. Syukur ini kerja hati. Ya tuan-tuan sekalian, setakat itu antara yang saya dah sebut begini, tak banyak sangat. Tapi yang saya nak bagi rumusannya begini. Kita nak bahagia. Semua orang nak bahagia. Bahkan orang yang tak siuman pun nak bahagia. Ada pernah seorang pensyarah saya dulu. Dia kata siapa yang paling bahagia sekali? Dia kata orang gila. Orang gila tu sepanjang masa dia senang hati. Dia tak rasa susah. Cakap joke mana.
Tetapi kebahagiaan yang kita nak, yang kita selalu sebut Rabbana atina fid dunya hasanah, dia tak akan capai dengan mudah, melainkan mesti ada ketenangan. Maka ketenangan itulah saya bagi senarai dalam 6-7 langkah yang perlu kita buat demi untuk mencapai ketenangan, dan insya Allah dengan ketenangan yang kita buat itu akan membawa kepada kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Sebab itu Tuhan kata, ayat tadi yang saya sebut, wa man amila salihan min zakarin aw untha, siapa yang buat baik, buat amal saleh sama ada laki-laki atau perempuan, wa huwa mu'minun, dan dia pula beriman, falanuhyiyannahu hayatan tayyibatan, pasti kami akan memberikannya kehidupan yang baik, kehidupan yang bahagia. Walanajziyannahum bi ahsani ma kanu ya'malun walanajziyannahum ajrahum, dan kami pasti pada di akhirat kami akan balas pahala kepada mereka lebih baik lagi daripada itu, bi ahsani ma kanu ya'malun, dengan lebih baik lagi berbanding apa yang telah mereka buat di dunia ini. Jadi bila kita berpegang pada macam itu, dan saya sikit sebanyak dengan pegawai saya cuba apply dalam hidup sikit sebanyak yang saya capai, maka saya terasa sangat ketenangan hidup saya, walaupun dihidapi dengan berbagai-bagai juga penyakit biasa, tapi lebih tenang berbanding dengan sekitar waktu kita muda-muda dulu yang agak kita tumpu kepada banyak kerjaya, dan kerjaya itu banyak tekanan-tekanan keduniaan. Jadi masuk hospital itu lebih banyak waktu muda dulu berbanding dengan sekarang. Itulah kebaikan yang saya rasa. Alhamdulillah, itu bulan Tuhan nilai. Jadi maafkan saya segala salah silap daripada saya. Itulah semangat saya. Kita doakan segala-gala yang terbaik untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk masyarakat kita, bahkan untuk umat Islam seluruhnya di Malaysia ini. Wabillahi taufiq hidayah.